Assalamualaikum semua. First sekali nak ucap terima kasih sebab join program ni. Saya akan kenalkan speaker kita untuk hari ini. Encik Izharul Izwan Yusof, Eksekutif Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. So saya akan serahkan ke Encik Izharul untuk seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. So slide tu dah boleh ke? Boleh. Ya. Kalau dekat tu dia kita show. Okey. Boleh nampak slide tak? Yap, dia tengah loading. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Semua sihat Alhamdulillah. Okay, alright. So, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ni UIA kan? Ya, kita tepuk salah ni sebab tu ada UniKL kak. UIA. Okay, so UIA ada. So, terima kasih kepada pihak UIA kerana menganjurkan sesi taklimat ni. So hari ini, nama saya Izharul Izwan bin Yusof daripada Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So hari ini saya akan memberikan taklimat berkaitan pendaftaran dan juga produk SSM. So semua okey ke? Hello, semua okey ke? Okey. Baik. Okay, saya akan mulakan. Okey, saya akan menceritakan tentang sejarah penubuhan SSM terlebih dahulu. Okey, SSM ni ditubuhkan pada 16 April 2002 di antara gabungan pejabat pendaftar syarikat, ROC, Register of Company, dulu dipanggil ROC, dan juga pejabat pendaftar perniagaan, Register of Business. Dulu kita panggil ROC, ROB. Dia ada dua entiti. So kita dah gabungkan pada 16 April 2002 menjadi Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So antara objektif penubuhan SSM ni adalah bagi memastikan pertumbuhan sektor korporat dan perniagaan sistematik dan juga dinamik. Okey, bagi memastikan pelaksanaan perniagaan menurut undang-undang dan prinsip tabir urus korporat ke arah penubuhan badan kawal selia yang berautonomi, fleksibel dan juga responsif. SSM ni adalah di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna KPD NHCP. So di bawah KPD NHCP ni kita ada agensi yang lain seperti Suruhanjaya Persaingan MyCC dan juga Perbadanan Hati Intelek iaitu MyPo. Alright. Okey, pejabat dan juga cawangan SSM. Kita ada di setiap negeri, pejabat dan juga cawangan SSM. Untuk di Kuala Lumpur, kita ada di ibu pejabat kami di KL Central, di UTC Pudu dan juga di Putrajaya. Putrajaya tu adalah di bangunan KPD NHCP. So di KL kita ada tiga pejabat SSM lah. So untuk pejabat SSM di UTC Pudu, kita buka hari Isnin sehingga hari Sabtu 8 pagi hingga pukul 4 petang. So kalau tuan-tuan dan puan nak buat berusaha hari Sabtu, boleh datang ke pejabat SSM UTC Pudu 8 pagi hingga pukul 4 petang. Alright, fungsi utama SSM, undang-undang utama yang ditadbir oleh SSM, yang pertama iaitu Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001, Akta Syarikat 2016, Akta Skim Kepentingan 2016 serta Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Yang seterusnya, yang kelima adalah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Syarikat Amanah 1949, Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu dan juga perundangan subsidiari di dalam akta-akta di atas. So yang nombor 7 ni, Akta Larangan Wang Kutu ni adalah sekiranya sesuatu company ataupun syarikat menganjurkan skim kutu, iaitu kumpulkan duit untuk buat kumpul, macam tuan-tuan dan puan-puan faham lah kan, skim kutu tu macam mana, kumpul duit untuk bagikan kepada seorang-seorang. So kalau sekiranya individu tidak perlulah. Kalau syarikat, mereka perlu berdaftar dengan SSM untuk mendapatkan kelulusan terlebih dahulu. Okey, pendaftaran perniagaan dan syarikat. Okey, di Malaysia ni kita ada 3 entiti perniagaan yang boleh kita daftarkan. Yang pertama iaitu Akta Pendaftaran 1956 yang senang kita panggil adalah orang kebiasaan panggil adalah enterprise. So yang inilah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Kita lagi akta ni since daripada kita merdeka lagi. Alright. So yang ni enterprise. Okey, yang kedua Akta Syarikat 2016 iaitu Serembahat dan juga Berhad.
Okey, yang ketiga Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 iaitu ataupun PLT. Okey, ketiga-tiga entiti perniagaan ni tuan-tuan dan puan-puan boleh daftarkanlah. Okey, tapi untuk hari ini untuk student kita bukanlah tak suggestkan untuk tuan-tuan dan puan-puan daftarkan Sembihat ataupun PLT. Tapi kita lebihkan kepada enterprise lah. Sebab apa? Nanti saya bagi tahu sebab apa. Okey, so jenis perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ni dia boleh digunakan ataupun boleh didaftarkan di Semenanjung Malaysia dan juga Labuan Sabah sahaja. Maksudnya kalau ada student ataupun rakan-rakan di Sarawak dan juga Sabah selain Labuan, mereka perlu mendaftarkan perniagaan mereka di PBT, pihak berkuasa tempatan ataupun dengan lembaga hasil dalam negeri. So di Semenanjung dan juga Labuan, Semenanjung Malaysia dan juga Labuan boleh daftarkan pendaftaran perniagaan, tak ada masalah. So pendaftaran perniagaan 1956 ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok slide tak? Clear kan? Boleh. Boleh okey, alright. So, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ni kita terbahagi kepada dua, iaitu milikan tunggal dan juga perkongsian. Okey, kejap Okey, sorry. Akta Pendaftaran Perniagaan ni kita terbahagi kepada dua, iaitu perkongsian dan juga milikan tunggal. So, apa perkongsian dan apa milikan tunggal tu adalah okey, perniagaan milik tunggal maksud dia adalah seorang pemilik sahaja. Okey, dan dia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perniagaan tersebut. Maksudnya dia ada seorang sahaja yang berkuasa di dalam perniagaan itu. So bagi perkongsian pula, dia adalah minimum 20 orang, minimum 2 orang, maksimum 20 orang. So dia tak boleh lebih daripada 20 orang dah untuk perkongsian. So berkongsi mengusahakan suatu perniagaan di mana hak dan tanggungjawab ahli atau rakan kongsi lazimnya berasaskan kepada surat perjanjian yang telah dipersetujui bersama. Maksudnya adalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada buat perjanjian tu tidak perlu disertakan kepada SSM tapi perlu disimpan oleh rakan kongsi lah. Maksudnya dari segi tanggungjawab dan juga liability ke apa, yang tu adalah di bawah pengurusan sendiri. Tidak perlu dibagi tahu kepada SSM. So, takrifan perniagaan menurut Seksyen 2 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 mentakrifkan perniagaan sebagai setiap bentuk perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesion atau aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud mendapatkan keuntungan. Okey, so apa-apa aktiviti yang kita buat mendapatkan keuntungan perlu berdaftar dengan SSM. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan jual barang tu untuk charity, maksudnya untuk dapatkan ataupun membuat charity kepada orang ramai, so yang tu tidak perlu didaftarkan dengan SSM. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan menjual barang tu untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya modal RM1, tuan-tuan dan puan-puan jual RM1.50, so dah ada keuntungan RM50 kat situ, yang tu perniagaan tu perlu berdaftar dengan SSM. Alright, kelayakan mendaftarkan perniagaan. Okey, yang pertama perniagaan mestilah dijalankan di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan seperti yang saya cakap tadi. Warga negara Malaysia atau penduduk tetap, maksudnya permanent resident pun boleh. Foreigner tidak dibenarkan untuk mendaftarkan perniagaan. Okey, tapi foreigner boleh mendaftarkan Sembihat ataupun LLP, PLT tadi, Perkongsian Liability Terhad ataupun Akta Syarikat 2016 iaitu Sembihat ataupun Berhad. Perniagaan ni bisnes ni, kelayakan perniagaan ni kita memang khaskan untuk warga negara dan permanent resident sahaja. So syarat yang seterusnya, individu berumur 18 tahun ke atas. Okey, kurang daripada 18 tahun pada tarikh birthday, yang tu kita tak benarkan. Okey, menjalankan aktiviti jualan seperti berikut dalam bangunan, kedai atau gerai, dalam atau dari kereta, van dan lori atau motosikal 3 roda. Di pasaraya ataupun di pasaraya maksudnya di pasar malam ke, pasar tani ke, okey, ataupun sesuatu gerai yang dilesenkan di bawah mana-mana undang bertulis seperti di BKL, Majlis Daerah dan juga Majlis Tempatan. So yang ni kita ada penambahan sikit, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menjalankan perniagaan secara online, so perlu juga mendaftarkan perniagaan dengan SSM. So faedah mendaftarkan perniagaan, yang pertama diperakui sah kewujudan menurut undang-undang iaitu SSM sijil perakuan pendaftaran perniagaan dari pendaftar perniagaan daripada yang maksudnya adalah kita keluarkan, SSM akan keluarkan sijil iaitu bukti muktamad yang sah dan diperakui oleh undang-undang. Maksudnya yang pertama ni adalah seperti kita lah,
kita lahir, kita akan daftarkan kita punya kelahiran di Jabatan Pendaftaran di Jabatan Pendaftaran untuk kita dapatkan kad pengenalan. So sama juga perniagaan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak daftar, so macam mana kita nak buktikan perniagaan tu adalah milik tuan-tuan dan puan-puan. So inilah bukti muktamad yang sah, iaitu kita keluarkan sijil dan juga maklumat perniagaan. Okey, yang kedua, faedah yang kedua adalah daftar perniagaan sebagai bukti keterangan, iaitu maklumat berkaitan dengan perniagaan akan direkodkan dalam daftar, maksudnya di dalam sistem SSM lah. So SSM ni adalah memang agensi tunggal yang menguruskan ataupun yang mendaftarkan perniagaan dan syarikat, tidak ada agensi lain. Okey. Yang ketiga, menikmati pelbagai insentif pinjaman dan latihan, boleh memohon pinjaman, latihan, geran dari pihak kerajaan seperti Tekun, AIM, Amanah Hitiah Malaysia, MARA dan lain-lain. Okay, yang ketiga ni, saya sentuh sikit pasal Grant Khas Prihatin GKP. Kalau tuan-tuan dan perempuan aware tentang yang Grant Khas Prihatin di bawah Pelanjana Ekonomi Negara, hari ini kebanyakan mereka dah dapat untuk Grant Khas Prihatin bernilai RM3,000. Okey, yang ni data-data ni adalah diminta oleh LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dengan SSM. Maksudnya data sekiranya tuan-tuan dan puan-puan daftar SSM, definitely memang data tu kita akan berkongsi dengan agensi yang lain. Okey. Okey, yang keempat, menunjukkan credibility dan komitmen untuk yakin dalam berurusan dengan peniaga. Maksudnya kalau kita apa-apa terjadi, contohnya ditipu, kita dah ada bukti. Maksudnya kita beli dengan peniaga yang berdaftar. So pergi ke SSM pun kita ada data penjual tu, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh ataupun sekiranya berlaku penipuan boleh mendaftarkan kes di Tribunal Tuntutan Pengguna. Okey. Yang kelima ni lah, nombor 4 dan kelima ni adalah berkaitan melindungi hak pengguna. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan membeli barang dengan mereka yang tak berdaftar dengan SSM, dan tuan-tuan dan puan-puan nak daftarkan kes buat tuan-tuan dan puan-puan di Tribunal Tuntutan Pengguna, yang tu agak rumit sikit dan mengambil masa lah, sebab dia tak ada data mengatakan tuan-tuan dan puan-puan beli barang tu dengan mereka yang berdaftar dengan SSM. So nak cari owner tu kita tak tahu siapa, dan dari mana kita nak cari pun kita tak tahu. Okay, so saya nasihatkan beli barangan dengan mereka yang berdaftar dengan SSM. Panduan pendaftaran perniagaan. Okey, yang pertama, perniagaan hendaklah didaftarkan dalam tempoh tidak lebih 30 hari dari tarikh bermula sesuatu perniagaan. Pemilik perkongsi hendaklah menyatakan, maksudnya adalah di sini kita bagi kelonggaran hari yang pertama kalau tuan-tuan dan puan berniaga 1 hingga 30 hari. Hari yang ke-30 tu kena daftarkan perniagaan. Okey. So yang pertama, panduan yang pertama adalah yang mesti ada nama perniagaan. Yang kedua, jenis perniagaan. Yang ketiga, alamat dan tempat perniagaan. Yang keempat, bukti-bukti perkongsian, tarikh mula perniagaan. Okey. So macam saya cakap tadi, lahir kita nak ada nama perniagaan. So sebelum tuan-tuan dan puan daftar tu, bolehlah fikirkan nama perniagaan, alamat perniagaan nak buat kat mana, jenis perniagaan nak buat kat mana, jenis perniagaan nak buat apa. So lepas dah dapatkan semua info tu, boleh pergi SSM untuk buat pendaftaran. So SSM akan, masa saya cakap tadi, pendaftaran terbagi kepada dua, milikan tunggal dan juga perkongsian. So bagi milikan tunggal, kita ada dua lagi pendaftaran. Satu menggunakan nama sendiri, nama mengikut kad pengenalan, iaitu bayaran RM30, dan RM60 bagi perniagaan yang menggunakan selain daripada nama IC. Contohnya macam nama trade lah, Ahmad Maju Enterprise, Ali Global Ventures, yang tu RM60. So bila pendaftaran tu kita total up plus dengan maklumat perniagaan RM10. So total bagi pendaftaran menggunakan nama trade RM70, nama IC RM40. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, nanti kita boleh buka lepas kita habis slide ni. Okey, tanggungjawab pemilik selepas mendaftarkan perniagaan. Yang pertama, mempamerkan sijil perakuan pendaftaran di tempat yang mudah dilihat di premis perniagaan. Okey. Kebanyakan kita pada hari ini adalah perniaga online. Okey, so kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan ada premis, so letaklah sijil pendaftaran tu di kaunter ataupun di tempat pertanyaan untuk kita mudah lihat. Okey. Yang kedua, mempamerkan di papan tanda nama perniagaan dan nombor pendaftaran di luar premis perniagaan utama dan cawangan. Contohnya ada premis, satu kita gantung sijil pendaftaran tu di dalam bangunan ataupun di dalam premis. Yang kedua, kalau sekiranya ada signboard ke apa kat luar tu, perlu letakkan nama dan juga nombor pendaftaran. Yang tu perlu letak, kalau tidak kita akan kenakan compound sekiranya kita buat pemeriksaan fizikal di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan tak letakkan nama dan nombor perniagaan tu dekat signboard tu.
Okey, yang seterusnya dokumen rasmi perniagaan seperti bil, resit, invoice dan lain-lain. So mestilah menggunakan nama perniagaan dan juga nombor pendaftaran. Okey, yang ni lah contohlah kalau kita nak buat invoice ke, kita nak buat resit, so nama dan nombor pendaftaran perlu juga dinyatakan di dalam resit dan juga invoice. So yang keempat ni lah meletakkan nombor pendaftaran dan nama perniagaan di laman web, media sosial dan lain-lain yang berkaitan. Maksudnya tadilah kalau kita berniaga di Instagram ke, di Facebook ke, di website, so letaklah nama dan juga nombor pendaftaran perniagaan untuk public tengok. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tu dah berdaftar dengan SSM lah. Okey. Pembaharuan sijil pendaftaran. Okey, lepas tuan-tuan dan puan-puan daftar, katakan tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk pendaftaran 1 tahun. Okey, kita ada pilihan 1 hingga 5 tahun tapi bayaran berbeza lah. Saya ambil setahun dulu pembaharuan sijil pendaftaran. So lepas sebelum tamatnya tarikh pendaftaran perniagaan tu, sijil hendaklah diperbarui dalam masa 30 hari sebelum tamat tarikh dengan melengkapkan borang A1 iaitu borang pembaharuan. Okey. So bayaran dia adalah bagi milikan tunggal yang menggunakan nama mengikut kad pengenalan untuk renewal ataupun pembaharuan ni RM30, yang menggunakan nama trade iaitu nama perniagaan RM60. Okey, selepas tuan-tuan dan puan-puan dah buat pembaharuan, SSM akan mengeluarkan sijil pembaharuan pendaftaran yang dipanggil borang E. Alright, kegagalan memperbaharui sijil adalah satu kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, yang ini adalah kita memberikan peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya masih lagi menjalankan perniagaan lepas tahun tu, kenalah membuat pembaharuan. Okey. Pendaftaran perubahan perniagaan. Okey, pendaftaran perniagaan ni, katakan tuan-tuan dan puan-puan masa tahun pertama mendaftarkan perniagaan. Okey, so tahun kedua nak ubah sikit. So apakah perubahan yang kita benarkan? Yang pertama adalah perubahan maklumat pemilik iaitu ataupun rakan kongsi. Yang kedua, penukaran alamat perniagaan, penukaran jenis perniagaan ataupun penukaran cawangan. Okey, tapi perubahan ni kita tidak benarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan merubah ataupun mengubah nama perniagaan. Nama perniagaan tidak boleh diubah. Okey, nama perniagaan masih lagi tetap tetapi dari segi butiran yang lain seperti saya cakap tadi, alamat, maklumat perkongsi, jenis perniagaan, cawangan masih lagi boleh ditukar. Dan kita kenakan bayaran sebanyak RM30 bagi setiap perubahan. Okey, maksudnya kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan nak buat perubahan alamat, jenis perniagaan, tambah cawangan ke apa, buat sekali je, yang tu kita kenakan bayaran RM30. Panduan, pendaftaran penamatan perniagaan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak lagi ingin menjalankan perniagaan selepas ataupun sebelum tamatnya tarikh pendaftaran perniagaan tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan borang untuk tutup kepada SSM dalam tempoh 30 hari. So SSM akan pendaftaran perniagaan tuan-tuan dan puan-puan dan maklumat perniagaan boleh dibeli dengan bayaran RM10. So maklumat perniagaan ni adalah butiran ataupun bukti yang mengatakan, yang mengesahkan tuan-tuan dan puan-puan telah menamatkan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di dalam info tu nanti, maklumat perniagaan tu kita akan nyatakan perniagaan telah ditamatkan. So tidak ada lagi lah perniagaan atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ni adalah yang pertama, gagal mendaftarkan perniagaan. Yang kedua, gagal mendaftarkan perubahan perniagaan, memberi maklumat palsu kepada pendaftar iaitu SSM, gagal mematuhi mana-mana saman atau kehendak pendaftar iaitu SSM, gagal mempamerkan sijil pendaftaran, menghalang pegawai SSM menjalankan tugas dan serta menjalankan perniagaan selepas tamat tempoh sijil pendaftaran. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih lagi menjalankan perniagaan tapi tidak membuat pembaharuan, itu juga adalah kesalahan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Okey, rangkaian EasyBiz. EasyBiz online, EasyBiz EasyBiz kiosk dan juga EasyBiz on the go. So apa itu EasyBiz online? Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pendaftaran perniagaan di SSM ni tidak kiralah perniagaan enterprise ke, Sedang Berhad ataupun LLP, Limited Liability Partnership atau perkongsian liability terhad, dijalankan secara atas talian. Okey, kita tidak lagi menggunakan borang bagi pendaftaran, semua dijalankan melalui atas talian. So perkhidmatan dalam talian EasyBiz ni, EasyBiz online ni kita khaskan untuk pendaftaran perniagaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke website easybiz.ssm.com.my, pergi ke button yang hijau ni, sign up ID.
Okey, ID ni adalah setahun sekali seumur hidup untuk tuan-tuan perlu ada. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat email untuk activation ID. Okey, activation ID ni adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu pergi ke mana-mana cawangan SSM untuk verify IC sekali sahaja seumur hidup. Okey, once tuan-tuan dan puan-puan dah verify IC tu, then baru boleh guna kita punya EasyBiz online ni. Selagi tak verify IC, tak boleh guna lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kalau ada masa boleh pergi ke website-nya ni easybiz.ssm.com.my untuk buat pendaftaran ID dan akan terima email untuk pengaktifan ID. Pergi mana-mana cawangan SSM. Kalau tuan-tuan dan puan-puan busy, boleh pergi ke cawangan UTC Pudu hari Sabtu 8 pagi hingga pukul 4 petang kita buka untuk buat pengaktifan ID. Sekejap je, tak ada lama pun. Okey, yang ni kita punya EasyBiz Kiosk berkala kuning ni, kita letakkan di setiap pejabat SSM. Antara aktiviti ataupun transaksi yang boleh dibuat adalah yang pertama pembaharuan pendaftaran perniagaan, yang kedua pembayaran kompaun, yang ketiga pembelian profil perniagaan. Okey, lokasi tinggi ni kita dah letaklah semua pejabat di semua pejabat cawangan SSM. Okey, ini EasyBiz on the go, perkhidmatan kaunter bergerak pendaftaran perniagaan yang kita panggil KBBP. Kita menggunakan bas dan juga van serta menyertai pameran dah. Kebiasaannya kalau macam universiti ni kami datang guna bas ni untuk buat pengaktifan ID. Macam UIA pun saya pernah pergi juga untuk kita buat pengaktifan ID ataupun buka kaunter pameran. Okey, transaksi berkaitan pendaftaran perniagaan, mempromosikan produk dan juga perkhidmatan SSM serta pengaktifan ID bagi pengguna atas talian kami lah, iaitu EasyBiz Online, MyLLP dan juga MyCoID. Okey, yang ni SSM BizTrust. So kita akan tengok sikit. Okey, apakah SSM BizTrust tu? Ianya adalah satu piawaian yang boleh diperolehi oleh entiti perniagaan secara atas talian melalui perakuan yang dikeluarkan oleh SSM bahawa entiti tersebut telah mematuhi ciri-ciri amanah yang telah ditetapkan, keselamatan dalam talian dan perlindungan maklumat. So, yang ni apakah SSM BizTrust ni adalah platform peniaga online bagi mendapatkan persetujuan BizTrust. Okey, kalau tengok logo dia nanti, ada logo BizTrust tu, kita certified certified perniagaan online tu sebagai trusted seller. Okey, dengan adanya paparan logo SSM BizTrust di sesuai laman web, pelanggan lebih yakin untuk membuat transaksi. Sebab apa? Sebab SSM SSM telah mengiktiraf ataupun kita dah certified online seller tu sebagai yang trusted, yang mematuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh SSM. Okey. Okey, yang ni adalah kriteria yang perlu yang perlu ada bagi sesuatu entiti perniagaan tu mendaftarkan SSM untuk mendapatkan SSM BizTrust. Yang pertama, pendaftaran. Entiti berdaftar dan mempunyai kredibiliti yang baik dengan SSM serta mematuhi amalan perniagaan selari dengan prinsip SSM BizTrust. Yang kedua, privacy. Entiti memberi jaminan serta komitmen bahawa sistem atau portal mampu melindungi privasi para pelanggan selari dengan prinsip privacy SSM BizTrust. Yang ketiga, keselamatan. Entiti memberi jaminan serta komited dalam melindungi keselamatan sistem atau portal selaras dengan ketetapan prinsip keselamatan SSM BizTrust. So dia ada 3 tahap lah. Dia ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Okey, SSM BizTrust ni untuk peniaga online saja. Buat sementara kita buka untuk peniaga online saja yang berniaga di Instagram, Facebook ataupun di website. Alright, so dia ada 3 tahap macam saya cakap tadi. Tahap pertama, tahap kedua dan tahap. So yang ni harga dia RM200, RM1,500 dan juga RM2,500. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan pendaftaran SSM BizTrust ni secara percuma sehingga 30 Disember 2021, bukan 2020 2021. Kita dah dapat kelulusan untuk kita berikan secara percuma SSM BizTrust ni untuk peniaga online ni 30 Disember 2021. So tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni buat pendaftaran SSM, kalau ada buat berniaga online boleh dapatkan SSM BizTrust ni untuk kita certify you sebagai trusted seller. Okey, yang ni insentif untuk tuan-tuan dan juga puan-puan yang masih lagi belajar. Kita ada sediakan insentif pelajar, iaitu skim 1 pelajar 1 pendaftaran perniagaan yang kita panggil CPIP. So apa itu CPIP? CPIP ni adalah pendaftaran perniagaan. Okey, yang saya cakap tadi, pendaftaran perniagaan kita berikan secara percuma kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tetapi perlulah
menyediakan dokumen yang kita perlukan seperti yang pertama salinan kad pengenalan, yang kedua salinan kad pelajar yang masih dalam tempoh sah laku, yang ketiga salinan asal bertarikh terkini surat perakuan pelajar dari bahagian hal ehwal akademik. Okey. So surat ni bukan surat offer letter daripada masuk universiti. Surat ni adalah surat pengesahan pelajar yang terkini, tarikh terkini daripada bahagian hal ehwal akademik ataupun hal ehwal pelajar. So buat salinan kad, salinan IC, salinan kad matrik dan juga surat pengesahan pelajar, boleh dapatkan pendaftaran percuma SSM. Okey, so yang ni eja bekalan maklumat dan perkhidmatan SSM. Okey, maklumat dan perkhidmatan SSM ni adalah kita punya pembelian dokumen-dokumen SSM seperti sijil pendaftaran, maklumat perniagaan, ataupun kita nak semak sesuatu syarikat tu adakah berdaftar dengan SSM. So tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kita punya penyedia maklumat untuk beli maklumat perniagaan tersebut. Okey. Kita ada eja bekalan maklumat yang kita lantik. Yang pertama MyData, yang kedua e-info. So basically mereka berdua ni kita telah lantik untuk membekalkan maklumat-maklumat dan juga dokumen rasmi SSM secara atas talian. So antaranya adalah company and business profile, particular of company secretary, audit firm profile, financial comparison, certificate of incorporation, document images, certificate of conversion and particular of director or shareholder. So maksudnya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak buat research ataupun kajian tentang sesuatu perniagaan ataupun syarikat tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke website www.mydata-ssm.com.my, masukkan nama company dekat sini. So pilih company yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat semakan tu, beli, dan dekat situ kita akan keluarkan profile dan juga sijil. Okay, sama juga seperti info, MyData dan juga info kita punya penyedia bekalan maklumat. Okey. Okey, dan juga ejen perkhidmatan SSM yang kita lantik yang ada dua juga, iaitu Bank Rakyat dan juga BSN. Okey, apakah aktiviti ataupun transaksi yang boleh dibuat? Yang pertama, pembaharuan pendaftaran perniagaan, pembelian maklumat perniagaan dan juga pembayaran kompaun. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah buat pendaftaran dengan SSM, lepas tu nak buat pembaharuan dan jauh daripada pejabat SSM. So tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan Bank Rakyat ataupun BSN untuk buat pembaharuan, pembelian maklumat perniagaan dan juga pembayaran kompaun. So terima kasih, itu saja taklimat saya berkenaan produk pendaftaran dan juga produk SSM. Saya buka untuk soalan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Izarul, terima kasih sebab datang ke webinar UIA. Saya Dr. Fatin. Dr. Fatin. Okay, alright. Saya nak tanya, so kalau nak masukkan untuk pelajar nak daftarkan perniagaan mereka, website yang mana satu yang mereka kena pergi? Okay, kejap. Kejap doktor Okay. Okey, yang ni website yang ni puan. Doktor. So, pelajar-pelajar dimohon untuk pergi ke website yang ni, easybiz.ssm.com.my. Okey, so akan nampak dia punya yang ni ada username and password, tapi untuk pelajar baru yang tak ada ID, pergi ke button sign up ni. Okey. Button sign up tu dia akan minta particular lah, maksudnya dari segi nama, nombor IC, username, password, alamat, semua tu. Okey, once dah daftar, dah sign up ID, akan terima email pengaktifan. So bila dah terima email pengaktifan tu, boleh pergi mana-mana cawangan SSM untuk verify IC. Dia kena buat verify IC juga. Sebab apa? Sebab kita nak orang tu adalah orang yang asli ataupun orang genuine yang betul-betul yang daftarkan ID. Kita tak nak salah guna ID lah. So verify IC ni sekali saja dalam semua hidup. Lepas tu dah boleh guna dah kita punya sistem easybiz.ssm.com.my ni untuk buat pendaftaran, perubahan, pembaharuan, penamatan, semua kita buat secara atas talian. Okay, so untuk yang pendaftaran ni dia untuk seorang ataupun kalau student tu ada group dia nak daftar sekali ke macam mana? Boleh.
Boleh, tak ada masalah. Tapi rugilah kan. Bagi saya rugilah kalau buat group. Boleh, tak ada masalah, boleh buat group. Tetapi dari segi dokumentasi semua kena ada lah. Kena ada salinan IC, salinan kad metrik dan surat pengesahan pelajar. Boleh, tak ada masalah. Tetapi okey, pendaftaran perniagaan tu kita boleh buat perkongsian, tak ada masalah. ID ni, ID EasyBiz ni kena individual. Setiap partner tu kena ada ID dulu. Oh, okey. Dia adalah sebabnya adalah sebab apa? Dia katakan ada 5 orang kan, 5 orang dalam satu grup tu. Salah seorang dia akan, setiap orang kena ada ID. Okey, tetapi seorang saja yang akan buat pendaftaran. So bila to add partner, kat situ boleh add lagi 4 orang partner. Okey, 4 orang partner tu perlu ada ID EasyBiz sebab dia perlu accept as a partner kepada perniagaan tersebut. Kalau tak ada ID EasyBiz ni tak boleh. Kita tak benarkan. So setiap seorang mesti daftar. Mesti ada ID EasyBiz ni, kena button sign up. Ada soalan daripada chat ni. Dia kata, saya ada soalan untuk pendaftaran pelajar percuma untuk renewal berapa bayaran jika status pelajar hanya tinggal sebulan, bayaran untuk renewal bagaimana? Okey. Untuk pendaftaran yang skim satu pelajar satu pendaftaran tu, kita bagi pendaftaran percuma untuk tahun pertama sahaja. Okey, tahun pertama saja. Tahun kedua kalau nak continue masih dibenarkan tapi kena buat pembayaran lah. Macam saya cakap tadi, kalau guna nama IC RM30, kalau guna nama trade RM60. Kena buat pembayaran. Tahun pertama saja kita berikan secara percuma. Tapi dia tak ada masalah kalau macam contohnya the student actually ada sebulan je lagi pelajar menjadi pelajar di UIA, tak ada masalah lah. Oh, boleh, tak ada masalah. Kita bergantung kepada surat pengesahan pelajar tu. Contohnya dia lagi sebulan, tak ada masalah. Masa tarikh yang dia apply tu dia masih lagi adalah aktif sebagai pelajar UIA sepenuh masa, kita akan bagi, tak ada masalah. Okey. Dan dia tidak terhad kepada pelajar, dia terbuka kepada semua, sijil, diploma, degree, master, PhD sekalipun kita akan bagi, tak ada masalah. Fahad nak tanya apa-apa? Okey. Kejap. Saya tambah sikit tentang skim satu pelajar satu pendaftaran ni, di mana kita sediakan RM10 juta. RM10 juta berupa pendaftaran percuma. Okey, kita akan tamatkan skim satu pelajar satu pendaftaran ni sekiranya duit itu telah habis ataupun peruntukan tu telah habis. So, masih lagi ada, boleh guna, masih lagi banyak lah. Kita ada balance lagi, masih lagi banyak. So, cepat-cepatlah guna yang pendaftaran percuma ni. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, untuk online business, kalau menjadi ejen produk macam Shakely atau Mamasab, kena daftar juga ke? Okey. Saya faham kebanyakan student ni dia tak ada barang, dia just macam antara ataupun third party. Actually yes, perlu berdaftar dengan SSM, tetapi dari segi jenis perniagaan tu, Cik Nur Sakinah tu bolehlah letak sebagai ejen commission arm. Ejen commission arm ni adalah kita tidak terhadkan kepada barang apa yang tuan-tuan puan-puan jual, tetapi tuan-tuan dan puan-puan mendapat komisen ataupun keuntungan daripada komisen lah, senang, komisen daripada penjualan barang. Yang tu just letak ejen commission arm sahaja, tanpa perlu menyatakan barang apa yang dijual. Letak di jenis perniagaan tu ejen commission arm. Cukup. Itu untuk macam apa? Yes. Dropship macam tu kan? Yes. Dropship tu tadi saya lupa dropship. 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 Okey, betul. So saya menjawab soalan Nur Sakinah. Banyak soalannya. Encik Salim. Saya ada soalan. Kalau saya student OKU master, lepas habis master tu renewal macam mana? Okey. Untuk OKU, kita ada package lain yang kita panggil package OKU, di mana pendaftaran kali pertama percuma, pembaharuan sehingga bila-bila sahaja kita berikan secara percuma. So saya cadangkan kepada Encik Salim, tidak gunalah, jangan guna skim satu pelajar satu pendaftaran ni, tapi gunakan skim OKU, di mana pendaftaran kali pertama percuma, renewal tahun depan pun kita berikan percuma sehingga bila-bila. Untuk OKU memang kita ada sediakan yang special lah untuk kita bagi pendaftaran percuma dan pembaharuan percuma sehingga bila-bila. Tapi Encik Salim kena pergi, dia agak sebab bagi OKU ni dia tak boleh online dulu.
dia tak boleh pakai EasyBiz ni, dia kena pergi ke kaunter buat masa ini. Tapi untuk bermula tahun hadapan, saya dijangkakan boleh guna online. So Encik Salim gunakan package OKU tu, boleh pergi ke mana-mana cawangan SSM untuk buat pendaftaran, bawa IC, bawa kad OKU. Yang tu penting untuk kita berikan pendaftaran bagi OKU lah. Okay. So Cik Rashida nak tanya, boleh terangkan balik part BizTrust yang part promo tu. Okay, part promo BizTrust. Okay. Alright, yang ni kita ada 3 tahap BizTrust. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Okey, tahap pertama ni adalah kalau daftar SSM saja, tuan-tuan dan puan-puan boleh apply untuk tahap pertama. Maksudnya boleh dapatkan BizTrust ni secara percuma. Tahap kedua ni adalah pendaftaran plus dengan kriteria online ataupun privacy pillar yang saya cakapkan tadi. Yang ketiga ni adalah entiti yang ketiga ni yang nombor 3 ni, sila daftar SSM plus online trust principle and criteria privacy comprising dengan privacy pillar ataupun security pillar. So tapi yang untuk tahap ketiga ni hanya kita bagi kepada website. Okey, tahap untuk yang mereka menjalankan perniagaan secara atas talian menggunakan web platform media sosial, kita benarkan untuk tahap pertama dan tahap kedua saja. So contoh dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu daftar SSM tu yang pertama. Yang kedua, bila dah dapatkan sijil pendaftaran, boleh pergi ke website SSM BizTrust untuk daftarkan perniagaan online tuan-tuan dan puan-puan. So yang ni untuk social media tahap pertama dan tahap kedua saja. Okay, untuk yang ada website tahap ketiga. So once dah dapat, contohnya dah dapat pendaftaran BizTrust tu, kita akan bagi logo yang ni. Logo SSM BizTrust ni yang boleh dipaparkan di media sosial tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan dia promo tu adalah promo tu percuma. Maksudnya percuma tu sehingga bila-bila. Sehingga 30 Disember 2021. Maksudnya kita dalam jangka untuk bagikan pendaftaran ni secara percuma sehingga bila-bila lah, tapi bergantung kepada pengurusan untuk kita tengok balik. Tapi for time being sehingga 30 Disember 2021 kita berikan secara percuma. So bila tuan-tuan dan puan-puan ada berniaga online, so kita akan bagi yang logo BizTrust ni. Okay, Cik Rashida. Alright, so Assalamualaikum Cik Zara, Waalaikumsalam Nur Syafrina. Saya ingin bertanyakan soalan on behalf. Maaf kalau ada topik. Penjawab abang perlu atau boleh daftar SSM. Okay. Untuk pendaftaran SSM ni kita tak terlihat ataupun kita tidak boleh, maksudnya boleh daftar, tak ada masalah. Penjawat awam, polis, askar, semua boleh daftar perniagaan, tak ada masalah. Cumanya di pihak tuan ataupun pihak puan perlu mendapatkan kelulusan, itu adalah urusan tuan dan juga puan-puan lah, urusan sendiri. Maksudnya kalau katakan datang ke SSM, saya askar ke, saya polis ke, saya penjawat awam ke, boleh ke saya daftar? Yes, kami benarkan, tidak ada masalah. Boleh daftar. Okey, macam cikgu bisnes kan, mostly tak ada SSM. Okey, cikgu ni bisnes apa? Nur Syafrina ni, puan Nur Syafrina, cikgu bisnes apa? Kalau buat home tutor boleh, tak ada masalah, daftar SSM, kita letakkan sebagai jenis perniagaan tu home tutor. Cuma cikgu pusat tuition perlu mendapatkan kelulusan terlebih dahulu di Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Okey, untuk katakan dapatkan kelulusan daripada PPD, mengatakan puan boleh buka pusat tuition, dan baru boleh daftar SSM. Kalau tak ada, kita tak benarkan. Tetapi kalau home tutor boleh, tak ada masalah, tak perlu dapatkan kelulusan daripada PPD pun, terus daftar SSM sahaja. Okey, okey, ni Nurul Suhaila Samira, BizTrust ni ada renewal juga ke? Ada, yes, memang ada renewal. Yang kita pendaftaran kita bagi untuk setahun saja. Tetapi renewal ni kita akan berikan secara percuma bergantung kepada pengurusan tertinggi SSM lah untuk benarkan ataupun tidak. Buat masa ni kita bagi pembaharuan secara percuma, tak ada masalah. Okey, Encik Ahmad Elmi Benjamin, saya nak tanya, apakah jenis perniagaan yang perlu didaftar SSM jika menjual makanan seperti brownies atau pakaian di sosial media, macam mana? Okey, macam saya cakap tadi, kita ada dua, menggunakan nama IC ataupun nama trade. Okey, itu bergantung kepada tuan-tuan, boleh pilih, tak ada masalah nak daftar atas nama IC atau nama trade. Tapi saya suka ambil nama trade lah, Izharul Izwan Ventures. Okey. So nama perniagaan tu tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu spesifik. Bila buat pendaftaran tu tak perlu spesifikkan macam Izharul Izwan Kitchen.
Izharul Izwan Food. So jenis perniagaan akan bila nama perniagaan tu Izharul Izwan Food, so jenis perniagaan yang kami benarkan hanyalah berkaitan makanan sahaja. Tetapi kalau letak nama perniagaan Izharul Izwan Ventures, Izharul Izwan Enterprise, Izharul Izwan Trading, Izharul Izwan Marketing, so jenis perniagaan tu kita berikan sehingga 1,500 huruf. Maksudnya dalam tu masuklah jual baju ke, jual makanan ke, ada buat IT ke, pendawaian ke, pasang aircon ke, buat, tak ada masalah. Cuma bila nak buat pendaftaran perniagaan tu, jangan spesifikkan nama tu untuk spesifik bidang. Macam saya cakap kitchen, food, aircon, jangan letak Izharul Izwan Aircon. So kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan daftar Izharul Izwan Aircon, so jenis perniagaan nak jual makanan, so dia larilah, dia tak selari dengan nama perniagaan, dia mesti selari dengan nama perniagaan. Okey, kalau Izharul Izwan Aircon, so jenis perniagaan adalah berkaitan aircon atau pendawaian elektrik. Itu sahaja yang kita benarkan. Okey, apa beza? Soalan Encik Hafizam, apa beza peniaga berdaftar dengan tak berdaftarkan SSM? Okey, saya faham soalan ni. Ada peniaga yang daftar, ada yang tak berniaga. Ada yang peniaga tak berdaftar dan peniaga berdaftar. So dua-dua dia menjalankan perniagaan, okey, perniagaan lah. Okey, cumanya bila terjadi sesuatu, okey, katakanlah bila berniaga di tepi-tepi jalan, okey, di tepi-tepi jalan contohnya ada PBT, Majlis Pemandaran Ampang Jaya datang. Okey, dia akan tanya, ada lesen tak? Lesen. Okey, lesen dikeluarkan oleh PBT. Lepas tu dia tanya ada pendaftaran SSM? Tak ada. So bila tak ada, so macam mana kita nak bagi kemudahan lain kepada tuan-tuan dan puan-puan? Contohnya daripada lokasi perniagaan yang tak dibenarkan kepada kedai-kedai yang disediakan oleh MPAJ. So kedai-kedai yang contohnya disediakan oleh MPAJ tu perlu berdaftar. Yang pertama daftar SSM, yang kedua daftar lesen dengan PBT. So barulah boleh kita buat kita bagi tempat yang dihaskan untuk peniaga. Okey. So saya harap saya menjawab soalan Cik Hafizam. Okey, yang ni daripada Cik Rashidah, apa jadi kalau kita tak verify ID lepas dah sign up dekat website? Okey, kalau tak verify IC, kalau tak verify ID tu, sampai bila-bila pun tuan-tuan dan puan-puan tak boleh guna sistem atas talian SSM. Okey, yang macam EasyBiz online tu. Kalau tak verify IC memang tak boleh guna. Alright. Okey, daripada Dalili. Okey, salam Cik, maaf saya confused sedikit. Kalau untuk student yang jadi ejen untuk pelbagai produk makanan and jual in one platform online, contoh macam IG Shop, boleh daftar SSM Bistras saja atau SSM di EasyBiz online atau dua-duanya? Okey. Untuk skim dia. Okey. Dia yang penting adalah pendaftaran SSM tu yang penting. Okey. Yang Bistras ni adalah dia sebagai mencantikkan sesuatu perniagaan tu, kita certified dia. SSM Bistras ni adalah produk, bukan pendaftaran SSM. Yang penting pendaftaran SSM tu yang paling penting. SSM Bistras ni kita nak add on kepada pendaftaran perniagaan kita untuk kita nampakkan kita punya perniagaan tu lebih trusted, lebih orang percaya, lebih dipercayai lah untuk membina keyakinan di kalangan pembeli. Yang penting adalah pendaftaran SSM tu. Okey? Boleh daftar SSM Bistras. Okey. Dan skim pelajar untuk bantuan apa perlu didaftarkan sini? Atau kedua-dua. Dan skim pelajar perniagaan untuk bantuan atau perlu didaftar sekali. Bantuan tu macam mana Alright. So rasa ada yang nak tanya lagi. Okey, berkaitan pendaftaran. Tak kisahlah perniagaan. Okey Encik, saya nak tanya, sebab student ni kadang-kadang dia buat macam saya mengajar entrepreneurship kan. Dia buat dalam bisnes tu dalam 6 bulan aja. So dia orang nak tutup tu, boleh tutup menggunakan website ni Boleh guna easybiz.ssm.com.my itu buat penamatan perniagaan, tak ada masalah. Cumanya seorang je lah buat. Contohnya macam kalau katakan ada 5 orang, so seorang je buat. So sertakan sekali salinan sijil SSM yang kita bagi tu untuk sebagai bukti lah. So kita akan tamatkan perniagaan tu, tak ada masalah. Okey, jawab Puan Nur Faza, bila isi borang pendaftaran tu ada letak business code dan description. Contoh kalau nak ubah description tu macam mana sebab nak tukar jenis jualan tapi masih lagi business online. Okey, saya nak jawab soalan ni. Okey, dia yang penting tu business code tu
letak satu saja. Yang penting adalah free text. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk ke dalam sistem easybiz.ssm.com.my tu, ke bahagian business information, dekat situ kena letak jenis perniagaan yang tuan-tuan dan puan-puan perlu yang tuan-tuan puan-puan jalankan. Yang tu paling penting. Free text tu yang kita bagi 1500 huruf tu, yang tu paling penting. Yang business code tu tak ada masalah kalau tak letak pun. Okey. Itu contoh kalau nak ubah description tu macam mana ya. Sebab nak tukar jenis jualan tapi masih lagi business online. Maksud dia macam mana? Okey. Dia contohnya macam first kali kita daftar, menjalankan perniagaan secara atas talian, menjual makanan minuman. Okey, yang tu pertama. Lepas tu katakan sebulan lepas tu kita nak jual pakaian nak. Okey, boleh pergi ke SSM, ke website easybiz.ssm.com.my, buat ke my business changes, perniagaan secara atas talian, menjual makanan minuman, koma, pakaian, koma, apa lagi tu, tulis macam tu, buat perubahan, tak ada masalah. So saya menjawab soalan Nur Faza, saya akan terus kepada Muhsin. Soalan tuan, SSM tidak perlu diauditkan tapi perlu declare income tax tak? Income tax for tax ori enterprise. Okey. Okey, untuk pendaftaran ni, perniagaan ni, okey, masa saya cakap tadi kita ada 3 pendaftaran, enterprise, sambahat dan juga LLP. Okey, bagi enterprise dia tak ada audit. Bagi sambahat dan juga LLP dia ada audited account. Okey. Untuk enterprise dia hanya buat pembaharuan saja. Tetapi untuk LSDN, yes, tuan-tuan dan puan-puan perlu membuka akaun cukai. Okey, membuka akaun cukai. Jangan takut tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ramai yang takut kalau daftar SSM kena buka cukai, kena bayar cukai. Bukan kena bayar cukai. Dia ada certain amount yang dikenakan cukai. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah Bila tuan-tuan dan puan-puan daftar SSM, lepas tu di bahagian cukai contohnya turnover ataupun profit and loss tuan-tuan dan puan-puan melebihi daripada 40,000 setahun, baru dikenakan cukai tier yang pertama ataupun tangga yang pertama tu. Okey, kalau kurang daripada 40,000 setahun, iaitu kita tak, yang tu LSDN tak kenakan cukai, tetapi perlu declare. Declare setiap tahun mesti kena declare. Okey, alright. Okey, berkenaan dengan cukai ni Encik, saya pun ada masalah dengan pelajar juga. Pelajar ada isu berkenaan dengan bantuan sara hidup biasa, betul, biasa. Itu boleh terangkan sikit tak? Okey, kita dah berbincang dengan LSDN berkenaan perkara ni daripada awal dulu pun, tapi mungkin ada salah faham di peringkat LSDN. Saya tak salahkan LSDN lah. Okey, tapi di package student ni kita dah kecualikan daripada, yes, memang ada kes di mana pelajar gunakan skim satu pelajar satu pendaftaran ni tak dapat bantuan. Okey, lepas tu kita bincang balik dengan LSDN mengatakan okey, kita akan bagi satu data lagi berkenaan mereka yang menggunakan skim satu pelajar satu pendaftaran. Yang tu kita dah bagi mereka dan kita jamin memang akan dapat. So pentingnya menggunakan skim satu pelajar punya EasyBiz tu daripada BizTrust ni, betul? Betul. Kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan berdaftar tak gunakan skim pelajar, yang tu kita kategorikan dia sebagai normal lah kan, iaitu orang biasa. Kalau pakai student punya package, yang kita ada satu data lah untuk kita berikan kepada LSDN untuk dapatkan, tak ada masalah. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih tak dapat juga, boleh buat rayuan kepada LSDN, okey, untuk mengatakan yang ni skim satu belajar satu pendaftaran, tak ada masalah. Okey, alright. Fahan ada apa-apa lagi? Saya nak tanya, skim satu pelajar ni daftar dia dekat EasyBiz juga. Betul. Tapi kan dia minta IC, matric card dengan surat pengesahan tu akan kena upload ke dekat EasyBiz nanti? Nanti bila buat pendaftaran tu kita ada upload dokumen. Upload dokumen tu tuan-tuan dan puan-puan boleh buat satu file saja. Scankan IC, surat pengesahan pelajar dan juga kad matrik tu, buat satu scan je. Jangan buat 3 file, buat satu file je. Lepas tu download as a attachment. Faham. Terima kasih. Sama. Tuan, saya ada soalan. Nak tanya, kalau kita daftar dekat EasyBiz tu, kita punya pendaftar, bila kita daftar tu akan terus lulus ke macam mana? Okey, untuk yang package student ni, untuk skim satu pelajar satu pendaftaran ni, okey, dia lama sikit lah sebabnya
first kali tuan-tuan dan puan-puan perlu sign up ID, verify IC. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan perlu masuk lagi ke ezb.ssm.com.my untuk buat pendaftaran perniagaan menggunakan package student tu. Lepas dah submit, dia akan masuk ke satu tray lagi untuk verify di bahagian SSM, mengatakan dokumen semua cukup dan baru kita boleh reproses. Normally secara kebiasaannya adalah lebih kurang kita ambil masa 7 ke 14 hari bekerja untuk kita luluskan perniagaan tu. Bergantung sekiranya ada query. Query tu tuan-tuan dan puan-puan perlu alert lah dekat dalam email, mengatakan kalau kena alert, kalau ada query kena jawab query. Okey, dan baru kita boleh reproses. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada query, tak jawab query, maknanya pendaftaran tu masih lagi di peringkat proses. Maksudnya di query. Kita kena tunggu tuan-tuan dan puan-puan jawab query dulu, baru kita boleh reproses. So kat situ kena alert dekat email lah. Email berkaitan kita punya kelulusan ke, query ke, ataupun dokumen yang kita minta lagi. Okay? Okey, saya nak Salim Harmanain. Okey, boleh ulang semula yang pasal pendaftaran jenis perniagaan dropship tadi. Okey. Tuan-tuan dan Encik Salim boleh katakanlah tak tahu jual barang apa tetapi mendapatkan keuntungan ataupun komisen daripada barang-barang yang dijual. So kita panggil itu sebagai dropship. Tapi di SSM dia punya kod adalah agent commission arm. So jenis perniagaan tu tuan-tuan dan puan-puan boleh letak agent commission arm sahaja. Okey? Alright, tak perlu letak barang apa yang dijual. Okey, Cik Salim, saya menjawab soalan Cik Salim ke? Alright. Ada lagi soalan ke daripada saya berharap semua kalau nak tanya, nak dapatkan info, tanya mereka yang berkaitan tentang bidang lah. Janganlah tanya kawan-kawan ke ataupun orang ramai ataupun orang yang ada. Boleh tanya saya. Ya. Alright. InsyaAllah tahun depan saya jemput lagi. Boleh. No offense, selalu kita join dekat buka kaunter dulu, bawa bas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada soalan lagi. Kalau andai kita macam buat jenis perniagaan macam dropship tu, tapi pada sama kita buat perniagaan sendiri, misalnya macam yang kata brownies sekali tu, kira nak letak nama apa kira kalau dalam pendaftaran? Okey, nama pendaftaran tu masa cakap tadi lah, jangan spesifikkan kepada makanan. Contohnya macam Izarul Izwan Food, tak perlu. So letak je nama perniagaan tu Izarul Izwan Enterprise, tapi yang penting dekat jenis perniagaan tu. Jenis perniagaan tu letaklah agent commission arm, jual makanan minuman, jual brownies, jual bakery. Yang tu penting. Yang penting nama tu tidak spesifik kepada satu jenis perniagaan saja. Okey, macam Izarul Izwan Food, Izarul Izwan Kitchen, Izarul Izwan Laundry. So dia dah spesifik dah. Bila cakap laundry tu memang pakaian saja. Cuci pakaian. So macam Izarul Izwan Enterprise, Izarul Izwan Trading, Izarul Izwan Marketing, Izarul Izwan Ventures. Yang tu general punya nama yang kita boleh letak jenis perniagaan banyak. Okey, ada soalan lagi ke? So yang ni 3 dokumen ni perlu disediakan untuk buat pendaftaran bagi package student. Okey. So okey, ada soalan lain? Saya rasa itu sajalah kan. Senyap saja. Kita punya talk sampai pukul 11. Right. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ataupun nak tanya, boleh email kepada enquiry@ssm.com.my ataupun kita punya nombor telefon 0377214000 ataupun boleh like kat kita punya social media. Kita ada Instagram, Facebook, Telegram dan juga YouTube. Kat situ kita ada tim yang akan jawab juga kalau ada pertanyaan. Okey. Terima kasih Encik Zarul. Sama. Terima kasih juga kepada semua yang join. Terima kasih semua yang join. Terima kasih sebab luangkan masa tuan-tuan dan puan-puan. Harap dapat sedikit sebanyak dapat input
daripada apa yang dibentangkan tadi. Ya, insya-Allah. Doktor, ada apa nak cakap lagi? So bagi pihak Entrepreneurship Club dan juga Universiti Islam Antarabangsa, kami mengucapkan terima kasih sebab datang. InsyaAllah tahun depan selalunya setiap SEM sebenarnya kalau saya punya plan tu nak buat awareness tu setiap semester kan. So biarlah semua student tu at least dia ada experience buka bisnes secara legal. Betul. Kan? So saya rasa itu sajalah untuk sesi kali ini. Ada orang baru nak masuk ni. Okay. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.